Alright guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di dalam saya punya rancangan YouTube channel saya. Okay, terima kasih. Sesiapa yang belum subscribe tu, mohon subscribe di dalam saya punya YouTube channel ni, macam biasa saya akan bercerita tentang isu-isu politik semasa. Dan politik pula, isu-isu ekonomi semasa. Bukan politik, okay. Di samping tu saya pun tak boleh lari lah daripada tersentuh sikit lah serba sedikit tentang politik. Sebab apa? Bukan saya memfokus kepada isu politik pun, tak lah. Cuma bila kita bercakap tentang polisi ataupun dasar kerajaan ni, kita memang tak boleh lari daripada dikaitkan dengan politik, okay? Because it's a government policies, okay? Okay, untuk malam ni saya nak cerita tentang reformasi ekonomi lah. Reformasi ekonomi yang mungkin ada beberapa pihak dekat luar sana tu yang seakan-akan mengkritik PMX, yang mana kelihatan reformasi ekonomi beliau ni nampaknya macam agak perlahan. Okay. So tak apalah, kita bincangkan mengenai reformasi ekonomi ni. Dan bila kita bercakap tentang reformasi ekonomi ni, first kali kita kena define ataupun kita kena mentafsirkan betul-betul reformasi ekonomi apa. Sebab kebanyakan orang dia suka bercakap pasal reformasi ekonomi ataupun menekan supaya mempercepatkan reformasi ekonomi ni, katanya slow sangat. Tapi kita kena faham bahawa reformasi ekonomi dia bukanlah sesuatu perkara yang manis-manis. Dia bukanlah satu perkara yang best-best. Okay? Reformasi ekonomi melibatkan dasar ekonomi yang berbentuk tidak populis. Bila melaksanakan sahaja dasar ekonomi seperti ini, rakyat mungkin akan tak suka. Okay? Itu yang kita panggil sebagai reformasi ekonomi. Dia macam ni lah. Kalau saya boleh bagi perumpamaan, korang nak kurus. Okay? Apa yang korang kena buat? Kau kena reform korang punya badan. Okay? Macam mana kau nak reform kau punya badan tu? Kau kena pergilah exercise. Antara kau makan best-best, sedap-sedap kan, dengan kau pergi exercise, kau pergi gym ke kan, kau lari, mana best? Lebih baik kau makan. Kan? Bukan semua orang suka pergi gym keluar peluh, tak. Jadi kau nak reform badan kau ni daripada gemuk kepada kurus, bukan mudah guys. Itu bukanlah satu perkara yang best untuk kau buat. Tapi benda tu benda betul yang kau kena buat untuk memastikan kau berada dalam keadaan yang sihat lah. Okay? So macam tu juga dengan reformasi ekonomi. So dia saya boleh bahasakan dengan kata yang mudah, iaitu dia mengubah hala tuju ekonomi kita ke arah yang lebih baik. Okay? Ke arah yang lebih baik dan lebih sihat, yang lebih kompetitif. Dan dia melibatkan perubahan dari segi cara kerajaan berbelanja, merancang perbelanjaan, meningkatkan aktiviti ekonomi secara keseluruhan, dan juga kita bergerak ke arah negara yang berpendapatan tinggi. Itu semua melibatkan reformasi ekonomi. Dan untuk kita bergerak ke arah yang lebih sihat ni, tak ada benda yang seronok pun. Dia semuanya melibatkan, kebiasaannya lebih melibatkan benda-benda yang mungkin akan mendapat tentangan daripada orang, dan juga mungkin melibatkan tentangan daripada orang politik, okay? Yang mana dia mungkin akan, affect kita punya kehidupan. Sebagai contohlah, kita cerita pasal rationalisasi subsidi, yang mana saya akan sentuh dan lebih mendalam pada selepas ni, lagi. Okay? So, reformasi ekonomi yang besar ni, dia melibatkan cara kerajaan berbelanja ke arah ekonomi, ke arah yang lebih sihat lah, untuk membentuk kita punya kedudukan fiskal kita yang lebih sihat. Because why? Untuk kerajaan memacu perkembangan ekonomi ni, kedudukan kewangan kena sihat dulu. Sebab apa? Bila kerajaan nak merancang program-program ataupun ke arah ekonomi yang lebih baik, ini semua melibatkan duit. Daripada mana kerajaan nak dapat duit, guys? Dengan cara merancang dan juga bergerak ke arah perbelanjaan yang lebih berhemah lah. Okey, jadi kerajaan kena buat dulu, jadikan dia punya kedudukan kewangan tu baik, barulah dia boleh plan untuk ekonomi kita. Kalau kerajaan sendiri dalam keadaan yang teruk dia punya kedudukan fiskal dia, macam mana dia nak rancang perbelanjaan? Macam mana dia nak
berbelanja untuk perkembangan infrastruktur negara kita. Kan? Jadi tak boleh buat semua tu sebab ada kekangan dari segi kewangan. So benda yang kena buat dulu adalah nak kena baiki dulu perbelanjaan kerajaan, nak kena baiki dulu kedudukan fiskal kerajaan. Baru itu yang baru dia memberikan ruang kepada kerajaan untuk berbelanja dan juga melaksanakan program-program tertentu. Okey, jadi nak soalnya sekarang ni macam mana nak memperbaiki kedudukan kewangan kerajaan. Sebab itulah bila bercakap tentang economic reform ni, saya always cakap sejak daripada tahun lepas saya buat konten, saya cakap ulang-ulang benda sama Ada 3 perkara yang kerajaan kena buat untuk meletakkan kedudukan fiskal kerajaan ni ke arah yang lebih sihat. Okey. Nombor 1 adalah rasionalisasi subsidi ataupun mensasarkan semula subsidi. Itu nombor 1. Yang kedua adalah apa guys? Yang kedua adalah sistem percukaian kita, iaitu bergerak kepada GST. Okey. Yang ketiga adalah reform sistem pencen. 3 benda ni. 3 benda ni kena buat guys. So tak kira lah parti politik cap ayam ke, cap ikan ke, cap kangaroo ke, siapa je yang jadi kerajaan, jangan cakap lah, okey, bila kita jadi kerajaan, kita tak perlu rasionalisasi subsidi. Pembohong. Tak betul. Okey. Jangan percaya. Orang cakap macam tu, kalau next time, ada mana-mana parti politik pun yang cakap, okey, kita akan kekalkan subsidi. Tak payah buat rasionalisasi subsidi. Kau jangan percaya. Ataupun dia cakap, okey, kita tak mungkin akan memperkenalkan semua GST. Jangan percaya. Ataupun dia kata kita akan mengekalkan sistem ini, jangan percaya. Sebab apa? Mana-mana parti politik yang menjadi kerajaan pun, saya tak fikirlah dia orang boleh maintain ketiga-tiga perkara ni. Ketiga-tiga perkara ni perlu diubah guys. Okey, untuk memastikan kedudukan kewangan kerajaan atau kedudukan fiskal kerajaan ni berada dalam kedudukan yang betul. Okey. So sekarang ni kita bercakap sikitlah tentang reformasi yang yang pertama lah, iaitu rasionalisasi subsidi. Rasionalisasi subsidi ni dalam konten saya dekat TikTok pun saya ada cakap lah, okay? Ataupun dekat Twitter lah saya cakap lah. Sebenarnya rasionalisasi subsidi ni kalau korang tengok dia bukan baru, dia tak baru, dia sama je macam pencen, dia bukan baru, dia adalah benda yang dah lama dirancang, okay? Sebab itulah kalau korang tengok zaman pentadbiran Datuk Seri Najib, iaitu sekitar tahun 2009 sehingga 2018, iaitu 2 penggal lah dia pernah, Datuk Seri Najib ni dia sebenarnya terkenal dengan rancangan-rancangan ekonomi, agenda transformasi ekonomi lah, yang mana situ kita ada Government Transformation Program GTP dan juga Economic Transformation Program ataupun ETP di bawah jenama Datuk Seri Najib lah. Sebenarnya tak kisahlah GTP ke ETP ke, itu adalah reformasi ekonomi ataupun economic reform. Jenama je berbeza, okay? So that one is economic reform lah. Yang mana kita tahu pada masa itu ada rancangan-rancangan untuk kita memperbaiki kedudukan fiskal kerajaan di bawah dua-dua program ni, dan juga ada satu badan pemikir iaitu yang kita panggil sebagai pemandu. Pemandu ni diketuai oleh Datuk Idris Jalla lah, okey. Dan pemandu ni dia punya basically lah, dia punya tugas dia adalah sebagai sebuah badan pemikir, merancang strategi dan planning, dan juga pada masa sama dia nak pastikanlah bahawa kita punya plan untuk kita buat economic reform berjaya lah. Okay, sebab tu dia ada dia punya set KPI dia kan, menteri ada KPI dan sebagainya lah kan. Okay, itu adalah rancangan lah. So rancangan untuk merasionalisasi subsidi ataupun subsidi bersasar ni dah lama guys. Dan juga macam mana, tapi pada masa tu mekanisme dia berbeza. Dia tak macam sekarang lah. Sekarang ni dia kata dia nak buat padu, dan kemudian daripada database padu tu dia akan mensasarkan semula subsidi. Subsidi petrol pun kita tak tahu nak cara kaedah mekanisme dia macam mana kan. Sampai sekarang kita tak tahulah. Okay. So tapi kita akan, insyaAllah kita akan tahu tak lama lagi lah. Okay.
Tapi pada masa tu tak ada padu-padu ni semua. Yang pada masa tu, yang dia nak gunakan, saya percayalah, untuk kita mensasarkan semula subsidi, dia menggunakan kaedah apa? Cash rebate, guys. Cash rebate ni contohnya apa? BRIM lah. Kalau korang masih ingat BRIM. Okay? BRIM diperkenalkan sekitar tahun 2012. Saya minta maaf kalau saya salah lah. Korang boleh cek balik fakta ni. Saya rasa dalam sekitar 2012 masa tu diperkenalkan BRIM lah. Okay? Yang mana BRIM ni dibuatlah, saya percaya, untuk untuk kita retarget semua subsidi kita. Maksudnya mereka yang layak diberikan BRIM ni akan diberikan cash rebate, sementara subsidi petrol ni akan ditarik. Saya percaya itulah yang cuba dibuat pada masa itulah. Okey? Itu cuba jadi dia akan withdraw subsidi dekat petrol ni, tapi dia akan bagi balik mereka yang layak ni dalam bentuk rebate tunai lah. Itulah tujuan BRIM, saya fikir diperkenalkan. Okay? Iaitu cash rebate. Okay. Jadi pada tahun 2012 tu BRIM diperkenalkan khas untuk tujuan tu. Tapi macam mana pun terjadi satu peristiwa lah, iaitu sekitar tahun 2012 tu 2012 harga minyak naik. Kalau korang perasan, itu berlaku satu keadaan macam tu, di mana harga minyak telah naik ke arah 100 US dollar per barrel. Okay? So bila harga minyak naik, kan kerajaan punya income tinggi lah, pendapatan kerajaan tinggi. Dan juga kalau pada masa itulah kerajaan apungkan harga minyak ni, tarik subsidi dekat harga minyak, jadi dia akan memberikan kesan inflasi yang agak tinggi lah, because harga minyak tinggi kan. Jadi dia tak boleh nak apungkan harga minyak dan juga tarik subsidi pada ketika tu. Jadi pada ketika tu, kalau korang baca petikan berita, pernah keluar satu berita di mana pada tahun 2012 rancangan kerajaan untuk menarik subsidi dekat petrol ni ditangguhkan sementara waktu. Okey? Kemudian dungdang, pimpong, kita tak nampak kemajuan dalam bidang tersebut, tapi pada masa sama BRIM terus diberikan lah. Okay. Tapi kalau pada korang tengok, pada tahun 2016 menjelang 2016 harga minyak jatuh balik. Bila harga minyak jatuh balik, muncul pula lah satu lagi isu dan juga cadangan, di mana pada masa tu tahun 2017, kalau tak salah saya, Datuk Johari Gani, yang pada masa tu beliau adalah Menteri Kewangan, secara openly, terang-terangan bercakap tentang sistem pencen yang mungkin membahayakan kedudukan kewangan kerajaan kalau kita tak buat something. Dekat situlah mula-mula kita dengar secara openly, secara serius, wakil menteri daripada kabinet, dia openly cakap pasal sistem pencen. Okay? Jadi sistem pencen ni sebenarnya pun isu lama. Okay? Cuma dia tidak dapat dibuat dan tidak berkesempatan untuk dibuat. Yang sempat dibuat adalah GST. GST sempat dibuat. Alright? GST sempat dibuat dan dia pun kita tahulah dia dapat improve government punya revenue sekitar 40 bilion setahun macam tu. Cuma GST ni dia ada masalah besar lah, yang dia pelaksanaan GST ni bukan perfect lah dekat Malaysia. Dia ada masalah besar. Antara masalah-masalah besar lah yang pada masa tu dihadapi lah semasa GST dilaksanakan adalah proses refund yang lambat. Proses refund yang lambat. GST bagus dari segi pungutan cukai, yang mana dia lebih transparent. Mereka yang sebelum ni lari daripada cukai, dia orang kena bayar GST, dia orang tak boleh lari kan. Tapi pada masa sama, refund GST tu lambat. Okay, bila GST punya refund lambat, dia memberikan kesan kepada aliran tunai, terutamanya syarikat-syarikat SME. Itu yang menyebabkan GST ni agak bermasalah lah. Tapi kita tak boleh nak nafikan lah bahawa dari segi sistem percukaian GST lebih cekap. Okay, cuma dekat situ dia ada masalah sedikit lah, ada cabaran sedikit kat situ. Tapi walau bagaimanapun, pada masa yang sama, pembangkang pada masa itu telah memainkan isu GST. Ada orang kata GST ni menyebabkan kenaikan harga dah dan sebagainya kan. Jadi itu
membuatkan langkah ke arah GST ni menjadi tak popular lah. Tapi pada masa yang sama, kalau kita tengok pada sekitar tahun 2011, 2013 ke macam tu, 2011 lah I think, isu 1MDB mula muncul. Bila isu 1MDB mula muncul ni, kalau korang perasan, populariti Datuk Seri Najib dah mula start jatuh kat situ. Apatah lagi tahun 2013, I think banyak pendedahan dibuat pada tahun 2013 mengenai 1MDB yang secara drastik menjatuhkan populariti Datuk Seri Najib dan juga Kerajaan Barisan Nasional. Jadi bila populariti kerajaan ni jatuh, dia semakin susah nak buat economic reform. Macam saya cakap tadi lah, economic reform ni dia bukan benda-benda yang best-best. Dia bukan benda yang memberikan populariti kepada kerajaan, tak. Dia akan menyebabkan populariti kerajaan jatuh. Tapi pada masa yang sama, Datuk Seri Najib dan juga Kerajaan Barisan Nasional telah diserang oleh isu 1MDB. Okey. Isu 1MDB ni akhirnya menyebabkan Kerajaan Barisan Nasional yang telah mentadbir Malaysia selama berpuluh-puluh tahun ni akhirnya tumbang lah. Okay. So Kerajaan Barisan Nasional ni dia tak jatuh kerana dasar-dasar economic reform yang dia cuba buat. In fact, dia cuma sempat buat satu je economic reform yang betul-betul dia buat, iaitu GST, yang sementara rasionalisasi subsidi ni dan juga pencen dia tak dapat sempat buat. Yang dia betul sempat buat adalah GST. Okay? Right. So dia tak sempat buat lah antara beberapa komponen ekonomi reform ni dia tak sempat buat. Okay. Jadi Datuk Seri Najib sebenarnya kalau kita nak katalah, dia ni pun ada rancangan agenda ekonomi reform dia. Dia sama macam PMX zaman sekarang ni cakap pasal ekonomi reform. Dia ada agenda ekonomi reform dia. Cuma dia punya ekonomi reform tu dia memakan masa yang panjang, guys. So kalau korang tengok dalam masa 2 penggal pun tak banyak sangat progres yang dia buat dari segi ekonomi reform ni, kecuali yang betul-betul nampak adalah GST. The rest tu macam tak begitu menyelah lah. Tak begitu menyelah. Yang kita nampak betul-betul adalah GST. Itu pun kena attack lah. Sebenarnya Kerajaan Barisan Nasional ni, dia walaupun pada masa tu GST dijadikan sebagai alat kempen ataupun sebagai satu alat untuk menyerang Kerajaan Barisan Nasional, saya tak fikirlah Kerajaan Barisan Nasional akan jatuh kerana GST. Tak. GST for somehow dia mungkin akan memberikan kesan populariti lah pada Kerajaan Barisan Nasional. But I don't think GST itu cukup kuat untuk dijadikan sebagai satu bahan untuk menjatuhkan Kerajaan Barisan Nasional. I don't think so. Yang menjatuhkan Kerajaan Barisan Nasional adalah 1MDB. Okay? Kalau because of GST, I don't think diorang boleh jatuh lah. Okay? Diorang jatuh disebabkan oleh 1MDB. Baik. Bila diorang jatuh bila diorang jatuh selepas isu 1MDB ni, macam kita tahu kerajaan sebelum tu saya nak cerita sikit lah. Kenapa dia memakan masa agak lama lah untuk dia buat economic reform ni. Okay. Pada zaman Datuk Seri Najib lah. Ini pandangan saya lah, ada beberapa sebab lah. Yang pertama pada masa tu sentiasa ada persepsi daripada Kerajaan Barisan Nasional bahawa for whatever reasons pun diorang tetap akan menjadi kerajaan. Okay? So diorang tak nampak ataupun tak percaya dan susah nak percaya bahawa Kerajaan Barisan Nasional mungkin akan jatuh satu hari nanti. Pada masa tu persepsi dia begitulah. Okay? Yang menjadikan tak apalah. Jadi maksudnya kalau kata tak sempat pun buat economic reform ataupun economic transformation pada penggal ni, kita boleh buat penggal akan datang. Kita boleh tangguh lagi. Kan? Sebab the next penggal pun kita yang jadi kerajaan juga. So dia ada persepsi dari segi sudut itulah. Yang kedua adalah kurangnya political will lah. Kurangnya political will sebab Kerajaan Barisan Nasional pun pada masa tu mungkin terlalu takut untuk hilang populariti. Sebab diorang nak melaksanakan economic reform ni, populariti diorang at stake. Okay? Ditambah lagi pada masa tu isu 1MDB. Jadi dua-dua benda ni akan menjadikan Kerajaan Barisan Nasional pada masa tu mungkin akan goyang dengan agak kuat lah. Jadi diorang nak meredakan sedikit keadaan tu, diorang tangguhkan dulu economic transformation program tu untuk isu 1MDB ni lah. Itu saya percaya lah. Yang ketiga adalah sebab kalau economic reform tu dibuat terlalu laju,
mungkin dia akan memberikan tekanan kos lah kepada rakyat ataupun inflation kita akan naik dengan agak ketara sekali dan itu pun memberikan kesan populariti kepada kerajaan Barisan Nasional juga. Tapi walau apa pun, at the end of the day macam kita tahu sejarah telah pun mencatatkan bahawa kerajaan Barisan Nasional akhirnya tumbang. Dan juga selepas tu kita tahulah pada tahun 2018 kerajaan PH 1.0 take over. Dan kita tahulah masalah kerajaan PH 1.0 ni, dia orang ni hanya bekerjasama untuk menjatuhkan Barisan Nasional. Dia orang tidak ada satu kerjasama yang orang cakap tu betul-betul kerjasama untuk merancang semula pembangunan ekonomi negara. Tak ada. Dia orang hanya bekerjasama untuk menjatuhkan kerajaan Barisan Nasional. Tapi lepas kerajaan Barisan Nasional jatuh, dia orang tak tahu nak buat apa. Dia orang tidak ada proper economic planning. Dia orang tak ada proper plan untuk transform ataupun reform the economy. Tak ada. Jadi kerjasama dia orang ni setakat nak menjatuhkan aja Barisan Nasional, lepas tu dia orang pun blur. Blur ni in the sense that dia orang tak ada satu kerjasama yang baik lah di kalangan parti-parti komponen dekat dalam antara PH 1.0 tu yang menjadikan dasar kerajaan pada masa tu kalau kita tengok agak caca merba. Kan? So bila kerajaan caca merba, yang ni bergaduh dengan ni, yang ni pun bergaduh dengan ni, akhirnya kerajaan pun tumbang lah. Okay? Sebab itu kita nampak kemunculan PN 1.0 pada ketika itu. Okay? So pada selepas PH 1.0 ni take over, tak ada pun kita dengar bahawa okay, sekarang kita nak buat reform ekonomi kita macam ni. Macam ni kita akan buat kita punya plan. Tak ada. Yang kita nampak, dia orang hapuskan GST, mansuhkan GST, gantikan balik kepada SST, and then apa yang dia orang buat pun kita tak tahu. Tak ada betul-betul economic reform rancangan yang dibuat pada masa itulah. Jadi ETP, GTP semua dah ke laut, dah tak diteruskan lagi because kerajaan Barisan Nasional dah jatuh. So ETP, GTP semua dah tak ada. Okay? Rasionalisasi subsidi semua dah tak ada, out. Okay? Jadi bila kerajaan PH 1.0 jatuh, yang menggantikannya adalah PN 1.0. Bila pada saat PN 1.0 tu take over, kita terjerumus ke dalam kemelesetan ekonomi. Okay? Disebabkan oleh COVID. And then, lepas tu fokus adalah hanya untuk keluarkan sahaja negara kita daripada krisis ekonomi COVID-19. Sebab itu kita tengoklah banyak economic stimulus package yang diumumkan oleh kerajaan pada masa itu di bawah pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin, okey, pada masa itu, dan juga PN lepas tu entah macam mana dia orang pun gaduh sama sendiri. Dia orang gulingkan sama sendiri. Jadi PN 1.0 telah digulingkan oleh kawan sendiri dan juga digantikan dengan PN 2.0 lah. Okay. So PN 1.0 jatuh, PN 2.0. PN 2.0 pula pun sama juga, fokus dia adalah untuk keluarkan negara kita daripada krisis ekonomi. Okay. So bila dia orang keluar, bila kita keluar daripada krisis ekonomi, pada masa tu PRU dan juga kerajaan perpaduan take over lah yang sekarang ni. Okay. Kerajaan perpaduan sekarang ni, dia punya challenge dia adalah untuk meletakkan balik ekonomi kita ni ke landasan yang betul dan juga kita achieve sustainable growth. Jadi kita tak banyak masa guys. Dan macam sebab tu macam PMX pun kata kita punya hutang kita dah lebih daripada 1 trilion lebih. Okey, dan kemudian kita mungkin akan bertambah lagi hutang kita. So economic reform sekarang ni betul-betul adalah satu agenda yang penting, yang tak boleh dielak lah, dan perlu dilaksanakan dengan cepat dan juga pantas kalau kita nak menyelamatkan negara kita dan juga meletakkan ekonomi kita ni di landasan yang betul. Kita kena baiki kedudukan fiskal kerajaan dengan pantas. Sebab itulah dalam masa 2 tahun, okey, dalam masa setahun lah pentadbiran PMX ni, kalau kita tengok dia dah buat 2 economic reform yang sangat-sangat besar guys, iaitu nombor 1 rasionalisasi subsidi, sebab tu yang kita nampak dekat padu tu lah. Yang kedua adalah sistem pencen. Yang dua-dua ni dia akan buat serentak pada tahun ini, 2024.
Yang mana saya bila saya dengar saja dia kata dia nak buat reform sistem pencen ni dan sebagainya, saya tak rasa dia akan buat pada tahun ni guys. Sebab saya fikir antara GST, antara rationalisasi subsidi dan antara sistem pencen ni, sistem pencen ni lah yang paling susah. Yang akan paling memberikan kesan kepada populariti kerajaan. Tapi saya agak terkejut bila dibuat juga pada tahun ni dan begitu betul-betul beranilah dia buat jadi dia mungkin pada masa yang sama kalau kita tengok PMX ni mungkin dia tahulah bahawa sebenarnya walaupun dia ada masa lagi 4 tahun untuk jadi PM, okey, tapi sebenarnya dia tak ada masa 4 tahun pun untuk buat economic reform tu. Dia punya economic reform mungkin dalam masa 1-2 tahun sekarang ni dia kena buat cepat-cepat because takkanlah dia nak buat economic reform menghampiri PRU. Jadi kalau dia nak buat economic reform ni, dia kena buat sekarang ni. Sekarang dia kena buat. Dasar tak populis apa sekarang kena cerita lah. Nanti kalau dah dekat PRU, dia kenalah buat dasar populis. Normally kerajaan mana-mana pun dia akan bawa macam tu guys. So, walaupun dia ada 4 tahun, dia punya masa untuk buat economic reform tu bukanlah 4 tahun. Mungkin 1 tahun atau 2 tahun sahaja. Okay? So, kalau tanya saya lah, sebenarnya zaman PMX atau kerajaan perpaduan ni untuk kita katakan diorang slow buat economic reform pun tidak juga. Okay? Sebab diorang dah melaksanakan 2 economic reform yang tak berjaya dibuat oleh pentadbiran terdahulu. Okay? Yang tak ada political will oleh kerajaan terdahulu untuk buat. Jadi diorang buat sekarang ni. Tapi of course lah dia akan memberikan kesan kepada populariti kerajaan. Okay, tapi walau bagaimanapun benda ni kita suka atau tidak, kita terpaksa buat. So that's why lah mana-mana pun parti politik lah, tak kira lah siapa parti politik, cap udang ke, cap ikan ke, cap kangaroo ke yang mentadbir negara kita yang take over the government, tak ada siapa pun guys yang akan boleh keluar lari daripada ketiga-tiga economic reform ni yang saya rasa perlu dibuat lah. Dan lagi satu GST. GST pun sekarang ni kalau kita dengar dia dah start bercakap okey kita open, kita terbuka kepada pelaksanaan GST. Tak ada pun kita kata tak kita takkan buat GST, tak. Maksudnya ada ura-ura dan juga ada possibility high chance untuk kita buat GST. Sama ada dibuat pada tahun ni saya tak tahu, saya tak pasti. Saya harap dia buat pada dibuat pada penggal ni saya tak tahu, tapi saya harap dia akan dibuat pada penggal ni lah. GST tu, okey. So PMX ada masa lagi 4 tahun. Saya rasa one of these 4 years mungkin dia akan start buat GST semula lah. Mungkin tahun depan, I don't know. Okay? Sebab saya fikir bahawa tak boleh lari lah daripada mana-mana kerajaan pun untuk reintroduce balik GST ni. Right? Okay guys, itu sajalah untuk saya punya video kali ni. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi menonton. Kalau korang ada apa-apa komen, boleh letak dekat ruangan komen. Jangan lupa follow saya dekat social media yang lain. Contohnya macam dekat Twitter, dekat Facebook saya ada, dan juga dekat TikTok. TikTok dan juga YouTube je lah. Okay. So guys, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan butang like tu dan juga tekan butang subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.